محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang berusaha pengurusan Masjid Siti Alam, tuan-tuan imam, tuan-tuan muadzin dan tuan-tuan siap, muslimin muslimat, gawai dan ahliatan kuasa, tetamu Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur dan bertakwa kepada Allah atas kurniaan nikmat yang begitu banyak kepada kita, dan Allah menjanjikan penambahan nikmat sekiranya kita sentiasa tidak lupa untuk bersyukur atas sekecil-kecil nikmat dan sebesar-besar nikmat. Semoga kita menjadi hamba yang sentiasa istiqamah melaksanakan ketaatan kepada Allah serta bersungguh-sungguh untuk meninggalkan larangan dan maksiat kepada Allah. Akhirnya mudah-mudahan dengan penuh keyakinan kita akan digolongkan oleh Allah bersama golongan orang-orang yang benar, insya-Allah di akhirat nanti. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, insya-Allah malam ini kita sambung bab puasa, ya, muka surat 391. Pada bulan lepas kita dah masuk mukaddimahnya ataupun dalil syariat bulan Ramadan ataupun puasa fardu Ramadan. Malam ini kita sambung 391, iaitulah hukum meninggalkan puasa Ramadan tanpa keuzuran. Walaupun semua orang dah tahu, tuan-tuan, hukum meninggalkan puasa ialah berdosa. Tapi ramai yang tak tahu nilai puasa yang ditinggalkan itu tanpa keuzuran, ya. Terutama kita bincang ni tanpa keuzuran, bukan dengan keuzuran. Nilai yang ditinggal itu adakah sama kalau diganti dengan puasa pada hari yang lain? Ini banyak orang ambil ringan dan sambil lewa dengan menganggap alah nanti ganti je lah hari lain, ya. Jadi sikap Allah ni ataupun sikap tidak mengambil berat ini seumpama melekehkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hukum meninggalkan puasa Ramadan tanpa keuzuran disebabkan puasa Ramadan adalah salah satu daripada rukun Islam dan termasuk keperluan yang diketahui daripada agama secara daruri, secara mudah, ataupun kita kata banyaklah orang tahu puasa tu fardu. Kalau tanya orang tak sekolah agama pun dia tahu ni fardu, puasa Ramadan itu. Tapi kenapa awak tak puasa? Biasalah bang, itu jawapannya, ya. Bukan dia kata tak tahu yang ni fardu. Bohong, tuan-tuan. Tanya orang yang paling jahil agama pun dia tahu fardu. Hatta kalau tanya orang non muslim pun dia tahu itu puasa kan wajib. Kenapa awak tak puasa? Malah diperli-perli je gitu. Bukan dia perli tau, dia cakap yang betul lah. Kenapa awak tak puasa? Kan mesti puasa kan. Dia tak, mungkin dia tak kata wajib, tapi dia kata itu mesti puasa kan. Bila mesti itu bahasa kitab kita ialah fardu atau wajib. Tuan-tuan, sekarang ni di zaman semua benda boleh dapat dalam YouTube, orang non-muslim dah banyak tahu tentang hukum Islam. Hatta hukum tajwid pun dia tahu. Dulu kita non-muslim, dia tahulah sembahyang ni 5 kali sehari. Mungkin dia advance sikit, dia boleh tahu rakaat tu, subuh 2, zuhur. Sekarang ini hukum tajwid pun dia tahu. Nun mati bertemu ba, iqlab katanya. Sila-sila orang kita, alamak, macam mana dia tahu tu? Sebab dunia dah open lah kan, kita katakan, tambah sepadan. Jadi dia boleh dapat maklumat. Iqlab. Cuma mungkin tak tahu cara membaca iqlab tu macam mana rupa, tak tahulah kan. Tapi dia tahu itu ialah hukum iqlab. Jadi jangan terkejut je. Tu yang kadang-kadang bila ditanya kenapa awak
bukan awak lah, bukan maksud kita, orang lain. Saya ada nengok satu YouTube tu, satu orang hamba Allah ni dia berhijrah ya, daripada mengabaikan salat kepada istiqamah dengan salat dengan satu peristiwa saja. Bila dia keluar makan, bukan makan malam ya, makan maghrib. Kalau malam kan nanti lepas isyak kan, makan maghrib dengan kawan non muslim keluar. Jadi bila order makan, azan pun berkumandang. Jadi yang non muslim tanya, itu bukan panggil untuk solat, sembahyang dia kata. Jadi kawan ni, yelah, tapi kenapa awak tak pergi? Itu tak boleh jawab tu tuan-tuan. Jadi dari situ tu dia terus bertobat kepada Allah setobat-tobatnya. Dan paling menariknya ialah dia menikah dengan perempuan yang tegur tadi tu. Dia menikah dengan perempuan yang tegur tu, yang non muslim tu, diislamkan dululah ya. Itu nak jadikan cerita. Kita nak kadang-kadang turning point kita. Nak jawab apa tuan? Kalau kita kata nantilah kita makan dulu, tak apa. Ni memang tak, jenis tak sembahyang. Jenis tak sembahyang. Nak sembahyang apa? Jadi dia punya itu jawapannya Tapi di situlah Allah nak memetik hati manusia ya. Dengan pertanyaan orang non muslim. Kalau yang tanya kawan kita sendiri tak ada masalah. Engkau pun sama katanya. Kan makan sama-sama ni. Itu kan azan ngapa tak sembahyang? Kan sama dengan kau. Ni yang tanya non muslim masalahnya. Bukanlah masalah. Kita kata apa aku nak jawab ni ya? Jadilah hijrah dia kepada Allah SWT. Jadi begitu ya. Jangan kita marah-marah non muslim pula. Engkau mana kau tahu aku ni Islam daripada kecil. Aku tahulah azan tu nak pergi belah mana. Ya, mereka pun sudah pada belajar tuan daripada internet ya. Kita pun kata bukan internet tu semuanya betul, tapi yang dia cakap tu betul lah tu. Bukan kata mentang-mentang dia non muslim semua salah kan. Baik. Jadi bila sebut diketahui secara daruri, juga dimaksudkan dengan orang Islam mesti tahulah ni hukum puasa ni, iaitulah fardu. Baik. Melainkan dia membawa ajaran lain, tu je. Kalau dia dah mula kata puasa Ramadan ni sudah tidak fardu, itu kita tolak tepi dah. Yang itu tidak anggap muslim lagi ya. Kerana dia terkeluar daripada yang dikatakan itar seorang muslim. Landasan muslim itu dah terkeluar lah. Kerana dia sudah menafikan kefarduan sesuatu yang fardu. Mungkin dia nak meng-create satu ajaran barulah itu ya. Tapi setakat orang-orang yang belum sesat ni, yang cuma dia, bukan cuma tuan, dia tak sembahyang, puasa pun dia lubang-lubang, tapi dia tahu itu wajib dan itu fardu, itu yang panggil daruri. Sama ada mesti orang tahu ataupun mudah diketahui. Maka orang yang mengingkari kefarduannya adalah kafir. Bukan saya sebut, tapi tuan kitab sebut ya. Jadi mungkin ada orang marah bila sebut sikit-sikit kafir, sikit-sikit kafir. Ini bukan sikit-sikit, ni banyak-banyak ni. Bila dia mengingkari fardu, banyak dan besar tu urusannya tu. Tapi kalau setakat dia masih lagi malas lah, belum lagi kafir. Tapi bila dia menafikan, agaknya dia nak tutup mulut orang tanya tu kan, asyik tanya je. Tak ada fardu lah sekarang ni, mana ada. Dulu fardu je. Itu dah mula jadi kafir. Kerana dia malah nak jawab ataupun nak bagi checkmate ya. Ada bagi checkmate. Dan dia dikira kafir dan dia hendaklah berlakukan sebagaimana diperlakukan terhadap orang murtad dari sudut hukum fiqahnya ya. Dia hendaklah diminta bertaubat, tapi ada stepnya tu. Dia hendaklah diminta bertaubat. Sekiranya dia bertaubat, taubat itu diterima daripadanya. Mana ada step lah. Bukanlah maksud bila dia kafir dia akan kafir, tapi dia kena pujuk untuk bertaubat. Bukan terus kafir masuk neraka kekal selamanya, tak ada chance. Ada tuan-tuan, selagi matanya belum tutup, nyawanya masih ada peluang. Hatta orang-orang macam ni pun ada peluang. Itu pun setelah diminta untuk bertaubat. Kalau tak ada orang minta dia bertaubat, ataupun tak ada orang guide dia untuk bertaubat, maka kita berdosa lah seluruhnya, kerana tak mengajak dia untuk kembali. Lepas dia ajak tak mau kembali, itu cerita lain. Yang penting ada tak orang mengajak dia taubat, itu. Itu kan. Selalu kita kata macam ni,
Bukan tak nak ajak lah, tapi dah besar-besar kan tahulah dia tu hukumnya kafir, buat pun nak ajak. Yang itu memang tahu. Seperti mana ke Allah Taala perintahkan Nabi Musa AS, idhab ila Fir'aun. Kenapa? Innahu tagha. Musa, kau pergi ke Fir'aun tu, dia tu melampau. Lepas tu kan Allah kan tahu Fir'aun ni kalau dia apa-apakan pun dia memang macam tu juga. Dia tak mau mendak kepada Islam tu dah. Dia memang kepala batu. Tapi kenapa Allah suruh juga? Kerana itu memang kerja yang namanya Rasul. Nabi Musa pula tak pernah cakap, kan kau tahu Fir'aun tu macam tu, kenapa Musa aku pergi sana? Betul tak tuan? Tak ada. Nabi Musa pergi saja. Kerana tu kerja dia. Namanya Rasul. Kalau Nabi Musa tu engineer, tak payah pergilah. Tapi sebab dia Rasul, messenger, dia kena pergilah. Walaupun yang dia nak pergi tu memang tak makan saman. Ibarat tuan-tuan kan curah di daun keladi, tapi nak curah juga tak? Nak juga sebenarnya, tengok kesan tu macam mana kan. Sekarang tak buat lah sampai tua-tua ni. Masa budak-budak dulu kan suka. Bila kita curah air, tak basah lah daun ni, makin dicurah kita. Test sebab nak tengok kesan dia. Pun tak ada berkesan kan, tapi proses tu kita nak tengok proses. Jadi begitu saja. Kadang orang-orang yang na'udzubillah ini telah murtad ini, kita diajak dia kepada Islam. Kalau dia tak mau tobat, dia hendaklah dibunuh sebagai melaksanakan hukum hudud kesalahan murtad. Bukan kita yang bunuh tuan-tuan, pemerintah. Nanti baru baca kitab ini saja nak bunuh orang aja kerjanya. Pemerintah. Kalau kita, kerajaan kita lah. Setelah melaksanakan hukum hudud ataupun hukum Islam, ya. Jadi kalau pemerintah kena buat setelah di kaunseling, sehingga kan kata ulama fiqah, makan masanya hampir boleh jadi setahun, ya. Pujuk tu sampai masa setahun kadang-kadang. Kerana hati manusia dia bukannya boleh pujuk terus jadi kan. Kalau dipaksa pun time itu je lah, hatinya belum tentu boleh berubah. Sebab itu kan makan masa setahun, kadang-kadang setahun lebih itulah. Ini ulama punya perkiraan. Walaupun Nabi SAW tak sebut spesifik masa tu, tapi dia mengambil masa, ya, untuk orang-orang ini bertaubat. Taubat itu diterima daripada dia. Kemudian dia hendaklah dibunuh. Dan ini jika sekiranya dia bukan seorang yang baru memeluk Islam atau dia hidup besar jauh daripada pembangunan, sebagaimana dikatakan oleh ulama. Maksudnya jauh daripada tempat ulama, yakni bijak pandai. Itu pun ada syarat itu. Tak boleh bunuh dia kalau dia tu baru masuk Islam. Tak boleh dihukum bunuh dia tu kalau dia jauh daripada masyarakat yang alim. Punyalah Allah ni tak nak bagi orang tu dihukum bunuh dengan berbagai step. Kalau dia duduk keliling ni, duduk masjid lagi, dia pula murtad, itu boleh dibunuh setelah diajak dan dibincang. Kerana dia dekat dengan masjid dan keliling dia orang-orang yang pandai. Dan zaman sekarang ni saya ingat bukan saja dikelilingi orang pandai, dikelilingi dengan maklumat dan informasi yang ada di hujung jari, ya. Baik itu kan Allah SWT Muhammad, dia kan bukan senang benda ni, bunuh, salah aja potong, salah aja bunuh, salah aja sebat. Adalah stepnya. Nak menunjukkan Allah tu bukannya banyak mu'adzib, ataupun sifat mu'adzib tu tak banyak, tapi memberi rahmat tu lebih banyak. Kan bila Allah katakan wa rahmati wasi'an kulla syai', rahmat aku tu luaslah, seluas sesuatu semua, sehingga azab itu bukanlah kita kata Allah aja tukang azab, bukan. Tapi Allah juga azab, tapi tidak sebesar rahmat Allah. Bila Allah kata i'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah sesungguhnya Allah itu sangat dahsyat dia punya balasan. Wa annallaha ghafurur rahim, dan Allah juga jangan lupa dia itu ialah Maha Pengampun, Maha Mengasihani, ya. Sehingga kan orang yang baru masuk Islam pun tolak tepi dulu, jangan dibunuh bagi can dia, ya. Juga orang-orang yang jauh daripada alim ulama. Manakala orang yang meninggalkan puasa tanpa keuzuran dan dia tak mengingkari kewajipannya, seperti dia berkata,
Ini bahagian kedua. Yang tadi itu selesai, dia mengingkari. Yang ini dia tak puasa tapi dia tidak mengingkari, cuma dia cakap apa? Saya wajib berpuasa tapi saya tak mau puasa. Maka orang ini hukumnya fasik dan tidak kafir. Bila tanya, kenapa kau tak puasa? Kau tak tahu kau tu wajib? Tahu. Kenapa tak puasa? Saja tak nak puasa. Itu belum kafir. Iyalah, kenapa tak nak puasa? Saja. Sampai penat lah orang tanya kan. Ya udah. Dia kira fasik ataupun asi, ya. Tukang maksiat dan orang yang fasik. Jadi kalau tuan-tuan tak puas hati, tak boleh lah, kerana memang kaedah dia begitu. Dalam akidah Ahlussunnah, kaedah dia begitu. Selagi dia tidak mengingkari kewajiban satu fardu itu, maka dia dihukumkan fasik. Kita pun tak puas hati. Kalau macam tu, untunglah dia. Tak ada untung tuan-tuan. Neraka pergi. Kalau betul-betul dia fasik dan tidak bertaubat, tapi masih lagi Muslim, masuk ke neraka juga. Bukan masuk ke syurga, masuk neraka. Kena lah, lu kena azab Allah tu kena. Jangan risau. Kadang-kadang ada orang terlalu risau dia. Kenapa dia tak masuk neraka ya? Katanya. Masuklah sekejap. Dia nak juga kawan tu masuk kan? Okey lah, Allah bagi masuk. Nanti di ujungnya nanti kalau Allah puas hati ke, Allah bagi rahmat, masuk syurga. Kerana selagi dia tu Muslim, dia ada peluang masuk syurga. Macam mana pun dosa-dosanya, ada peluang masuk syurga. Tapi once bila dia murtad, na'udzubillah min dzalik, bye-bye lah. Selagi dia masih bernapas, boleh syahadah semula, bertaubat, insya-Allah ada. Tapi kalau mati dalam keadaan dia murtad, dia kekal dalam neraka, khalidina fiha abada. Yang ni adalah kaedah yang Allah telah tetapkan, ya. Bukan kita suka-suka nak masukkan orang dalam syurga, masukkan neraka, tidak. Kaedah yang dah tersedia gitu. Ya, baik. Pemerintah orang-orang Islam wajib menahannya, yakni mengurungnya dan menghalangnya daripada makan dan minum pada waktu siang, supaya puasa terlaksana padanya walaupun sekadar pada zahirnya saja. Jadi kerajaan kita sepatutnya menahan orang ini dan jangan bagi dia makanlah siang tu, nanti dah maghrib baru dimakan. Walaupun dia kata saya tak ikhlas puasa ni, lantak lah tuan, janji dia, pemerintah tidak menggalakkan dia makan. Itu bukan makin digalakkan atau tidak digalakkan makan, tentu kerja pemerintah. Walaupun pada zahirnya saja dia puasa, batinnya tidak, kerana yang adili batin dia adalah Allah SWT. Wallahu yatawallas sarair. Allah itu yang menghukum yang rahsia-rahsia dalam hati. Maka kerajaan, kalau ikutlah tuan-tuan ya, kerajaan itu kena menahan orang ini. Baik itu kan, tuan-tuan kalau ingat di Tunisia ke Maroko apa dulu tu, yang pemerintahnya orang Islam, bukan orang Islam, tapi dia liberal. Dia tak kuasa tuan. Siapa ke nama? Bourguiba nama dia. Kalau tak silap saya, bukan Latif Bourguiba, itu pelakon kita. Dia Bourguiba. Jadi dia tu tak puasa dan dia buat live di TV, dia tak puasa, dia makan. Dan menunjukkan jangan puasa, liberal. Bukan liberal lah, sekular semua masuk tuan tu ya. Agamanya Islam tapi dia macam tu. Siap bawa tunjuk kat TV, dia makan. Jadi rakyat semua mari kita makan, tak payah puasa. Itu kira bapak setan lah tuan tu ya. Kau tak nak puasa, kau seorang sudah, tak payah ajak orang lain. Kalau di China yang kita dengar bulan puasa dipaksa makan, ingat tak tuan-tuan? Orang Islam dipaksa makan kan. Kalau orang tu pergi kat China, seronok lah dia. Tak payah puasa. Tapi yang orang di China tu dia nak puasa. Cuma kerajaan China kan dia tak berapa mensetujui agama kan dia. Dia manusia jangan beragama katanya. Jadi kalau nak melaksanakan agama pun tak boleh. Sesuatu makan tu dipaksa makan. Sebab dia tak ada takluk kepada pegangan agama. Walaupun orang kata dia komunis, dia bukan komunis tu lah. Wallahu alam. Ya, dan kita kata banyaklah tuan-tuan orang-orang yang ada kisah-kisah yang cerita pada kita dalam artikel, orang-orang barat yang Islam nak menutup aurat pun susah di negara dia suatu ketika dulu lah, sehingga ada diceritakan orang Jerman lari ke UK kerana UK tak kisah pakai tudung sebagainya tu. Di Jerman tak boleh lari untuk bertahankan aurat dia. Tiba-tiba orang yang dah bebas macam kita ni, boleh pakai tak boleh pakai, dia buat tak tahu je. Ya. Sekarang kita kata kena
Kadang-kadang orang tanyalah hati tau, kenapa Allah tak letak orang tu kat sini, orang sini pergi sana gitu. Biar dia bebas nak suka hati. Tapi dah itu takdir Allah kan. Nampak macam baik yang situ pergi sini, sini pergi sana. Tapi dah Allah tu dia takdirkan begitu untuk manusia dan ujian bagi dia. Baik. Di antara hikmah, rahasia dan faedah puasa. Di peringkat awal lagi sepatutnya seorang Muslim mengetahui bahawa puasa Ramadan adalah ibadat yang telah difardukan oleh Allah Ta'ala. Ya, tahu dah semua. Maksud ibadah ialah seorang Muslim melaksanakannya sebagai memenuhi titah perintah Allah Ta'ala dan menunaikan hak penghambaan kepadanya tanpa melihat apa-apa natijah yang mungkin dihasilkan daripada ibadah puasa. Jadi sepatutnya orang Islam ni dia tak boleh tanya tu sepatutnya. Sembahyang, kalau aku sembahyang aku dapat apa? Kalau aku puasa, jangan cerita pahala lah. Apa kesannya secara fizikal? Patutnya tak payah tanya. Kerana itu perintah Allah yang dipanggil tauqifi, yang tak ada soal jawab. Jadi ulama pun dia korek lah akad apa hikmahnya, kesannya nak bagi orang puas hati ni. Puasa akan menjadi orang begini, akan jadi manusia mengenang orang yang susah, akan kesihatan dan sebagainya. Padahal kalau tak ada tu pun memang kena puasa. Ya, macam solat tak ada. Kadang-kadang orang cakap solat ni supaya kita macam bersenam lah gitu katanya, berdiri, sujud, rukuk, tonggang, terbalik gitu kan. Padahal tu cuma hasil daripada pemikiran manusia, ya. Allah tak nak sebut pun kalau sembahyang tu dia boleh meluruskan tulang belakang, boleh menyihatkan tu, malah tak ada. Kerana itu adalah fardu yang kalau tak ada faedah pun kena buat, kerana itu perintah Allah. Kalau Allah kata solatlah kamu, solat tak bawa faedah pun tapi aku nak kamu solat, solatlah, tak payah tunggu faedah tu, ya. Jadi bila seorang Muslim tanya-tanya kan apa faedahnya dan sebagainya, ditakuti nanti keyakinannya itu akan berkurangan, dia persen dia kepada Allah SWT. Padahal tugas manusia itu liya'budun, untuk mengabdi diri. Mengabdi diri ni apa tuan? Mana boleh tanya-tanya? Tuan-tuan ya, kita tengok hamba abdi kan di zaman Nabi SAW, mana boleh tanya kan? Awak kalau perang tu Islam menang, ada antara hamba-hamba itu disuruh buat apa? Disuruh mengajar orang-orang Islam baca. Ya, ada kalau orang Islam kan tak pandai baca kan, yang pandai-pandai ni suruh Islam baca. Tak pernah hamba-hamba tu tanya ada gaji tak Nabi? Tak ada, kerana dia tahu hamba memang tak ada balasan, cuma dia bagi makan je. Jadi kalau konsepnya hamba, sepatutnya tak boleh tanya kenapa nak kena puasa, kenapa nak kena zakat, kenapa nak kena pergi haji, kenapa nak kena salat dan sebagainya. Kerana itu hamba macam tak layak untuk tanya. Tapi ulama cari jugalah apa hikmahnya, gitu. Dan bila nama ibadah, Allah SWT memang telah tetapkan mesti ada ganjaran. Tak payah tanya pun ada ganjaran. Taib, sekiranya seorang Muslim telah melakukan perkara tersebut, maka selepas itu tidak ada halangan baginya untuk mencari hikmah dan rahsia ketuhanan yang tersembunyi di sebalik suatu ibadah seperti puasa dan sebagainya. Tapi kalau dia dah buat semua tu, bolehlah cari kan. Ini belum buat dah tanya macam-macam, apa hikmahnya, apa untung kalau buat. Kalau tuan melabur boleh tanya, kalau saya melabur ni apa untung saya, tu memang kena tanya. Baik, itu bukan bab ibadah khusus yang Allah tetapkan, itu pilihan. Kan sekarang ni banyak iklan pelaburan tu kan, kena tanyalah pro dan kontranya, untung ruginya, kerana itu syarat ya dalam muamalah gitu. Tapi kalau ini tak boleh tuan. Cuma kalau dah buat, bolehlah mencari sesuatu perkara yang tidak diragukan ialah hukum-hukum Allah Ta'ala, semuanya mempunyai hikmah, rahsia dan faedah untuk hambanya, tapi tidak disyaratkan hamba itu mengetahui perkara tersebut. Jadi kata ulama, tidak diragukan lagi segala titah perintah Allah ni semua ada hikmah, tapi kita tak wajib untuk tahu semua hikmah itu. Jalani saja ibadah itu, ya, laksanakan saja ibadah itu. Kenapa sembahyang subuh 2, kenapa sembahyang zuhur 4, tak payah tahu kenapa pun tak apa, jalan tu. Dan tak tahu langsung pun lagi tak apa. Sebab ada orang kata kan,
Kalau subuh ni kenapa 2? Sebab orang mengantuk katanya. Kalau 4 nanti susah. Itu sebenarnya Jumaat tu 2 kenapa? Kan tengah hari tu rupanya ngantuk juga tengah hari pun. Atau bila masa tak ngantuknya tiap waktu saya mengantuk je. Jadi hikmah kat mana cari alasan pun dia tak tepat tuan. Tapi kira boleh lah daripada tak ada jawapan tu kan. Kenapa 2 rakaat? Tapi tuan-tuan ingat ya, subuh ni 2 rakaat disunatkan surahnya panjang-panjang. Jangan lupa yang tu. Jangan ingat 2 rakaat qul huwallah je. Sah lah sembahyang sah je, tapi surahnya kena panjang disunatkan. Tuan-tuan kan pernah pergi Mekah Madinah kan? Macam mana dia sembahyang subuhnya? Kalau tak 2-3 muka surat 1 rakaat tak adalah. Jangan harap lah. Kalau imam Malaysia jadi imam mungkin. Tapi kalau Pak Arab yang jadi imam 2 muka surat 3 muka surat 1 rakaat ya? Sampai kakinya dredek ya, kata orang Jawa, menggeletar. Sebab tu walaupun dia 2 tapi bacaannya panjang. Maghrib 3 walaupun bacaannya sedang. Zuhur, asar dan sebagainya. Yang tu pun nak kira tu. Dia bukan kata hikmahnya sebab orang mengantuk buatlah 2 nanti penat. Itu dah ya. Tapi kalau nak create boleh aja tuan. Baik. Tidak diragukan juga bahawa puasa punya hikmah dan faedah yang cukup banyak, yang kadang-kadang sebagainya diketahui oleh hamba, tapi masih banyak lagi yang tidak diketahui ya. Puasa pun sama. Yang kita belajar tu kan, puasa tu kena untuk sihat. Ada cerita kita ni 11 bulan dah proses kita punya usus tu. Kalau baca artikel tu kan, udah bekerja penat. Jadi sebulan tu bagi dia rehat. Pun tak rehat mana tuan. Maghrib balun juga. Jadi kerja keras lagi sebenarnya. Dia lebih keras sebenarnya. Sebab kalau kalau hari biasa siang dia udah proses, malam proses. Ini puasa siang rehat, malam 3-4 kali ganda pusing. Kalau orang yang buka puasa tak ingat dunia lah. Kalau macam tuan-tuan yang warak-warak ni, kurma 1, air kosong kan. Memang rehat sungguh usus tu tuan. Rehat sungguh dia. Itu yang kita tahu, yang kita belajar kan. Nanti pemikiran jadi bersih kerana tak banyak makan sangat dan sebagainya lah. Jadi itu semua adalah kita panggil ijtihad para ulama kita yang kita tidak terfikirkan gitu. Kemudian di antara hikmat dan faedah puasa ini mungkin diketahui oleh seseorang Islam ialah mungkin, itu pun Syekh dia kata mungkin ya, bukan mestinya tepat itu hikmahnya, boleh jadi. Nombor 1 di antara sifat puasa yang sahih ialah menyedarkan hati seorang mukmin terhadap muraqabatullah azza wa jalla. Muraqabatullah apa? Allah perhati kita ya, ataupun Allah itu observe kita. Ini disebabkan apabila orang yang puasa menghabiskan sebahagian waktu siangnya, dia akan merasa lapar dan dahaga, maka jiwanya inginkan makanan dan minuman. Tapi perasaannya yang mengetahui bahawa dirinya puasa menghalangi daripada memenuhi kehendak jiwanya sebagai melaksanakan perintah Allah azza wa jalla. Jadi kan kita boleh je makan tuan, bukan maksud boleh tu, maksud saya boleh tu halal, tidak. Maksud saya kita kan, siapa nak marah kita? Paling-paling orang rumah kita je marah kita. Duduk nyorok beli air tu makan, siapa tak tahu. Tapi oleh kerana muraqabatullah itu kita ada kepercayaan, aku nyorok kat mana pun Allah nampak. Dekat situlah kita punya ihsan itu dapat dijelmakan. Kalau salat mungkin ada setan-setan yang cocok tu. Solat tu pak mentuang kau lalu tu, solatlah kita. Tapi kalau puasa, orang mana tahu kita puasa tak puasa? Betul tak? Tak tahu. Kita sendiri tahu. Kalau kita tipu pun kita yang tahu, kita tak tipu pun kita yang tahu. Dengan Allah lah subhanahu wa ta'ala. Maka di situ muraqabatullah. Ya, konsep ihsan itu di situ. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan tu apa? Sesungguhnya kamu sembah Allah itu ka'annaka tarahu, macam kau nampak Allah. Dan kalau memang tak nampak pun, sesungguhnya Allah nampak engkau. Jadi penjelmaan konsep ihsan itu berlaku di setiap ibadat sebenarnya ya? Solatnya dan sebagainya. Tapi puasa itu lebih menonjol, kerana kita tak puasa ke, kita puasa ke, kita je yang tahu dengan Allah. Baik.
Dan daripada pertentangan jiwa ini akan lahirlah kesedaran hati dan suburlah perasaan muraqabah Allah Ta'ala, serta berterusanlah ingatannya terhadap rububiyah dan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dia akan sentiasa sedar bahawa dia adalah hamba yang tunduk kepada hukum Allah dan mematuhi kehendaknya. Tuan-tuan, orang puasa mesti dia penat dan dia mesti lapar. Sebab tu bila lapar, di situlah kita akan membuktikan tahan ataupun tak tahan. Kalau tahan, alhamdulillah. Kalau tak tahan, na'udzubillah. Itu aja. Jadi kalau kata tak boleh cakap lapar bulan puasa ni, hilang pahala. Dah memang namanya puasa. Cuma jangan dicanang kataan lapar tu. Lapar. Maknanya penat lah puasa, panas. Ada orang ni kadang dia bila panas kan, kita tu panas lah. Panas lagi api neraka. Kan selalu tu kan. Soalannya siapa yang nak masuk neraka? Tak ada orang nak masuk neraka. Tapi dia punya kata-kata tu macam seolah-olah kita tu akan kena neraka. Jadi bila orang cuaca panas lah kita sebut kan. Takkan nak kata sejuk lah hari ni, macam nak memperli Allah ya tuan-tuan. Dah kalau panas dia panas. Cuma tidak dijadikan wirid mana itu panas bila nak sejuk bila. Tidak, cuma kita kata hari ni panas sungguh lah. Okeylah. Ayat-ayat biasa tu. Yang puasa, penatlah puasa. Macam para sahabat peperangan Badar Al-Kubra berlaku pada bulan puasa kan. Kan Nabi dah bagi tahu sahabat, siapa-siapa yang tak tahan bolehlah dia berbuka. Tapi sahabat tahan. Bukan kata Nabi paksa perang, puasa-puasa, perang pun perang. Ada offer daripada Nabi, tapi sahabat tak mau. Sebab ada kalangan sahabat ni dia nak kalau Nabi buat baru dia buat. Nabi tak buat, dia tak nak buat. Walaupun Nabi offer, tak nak buat sebab Nabi tak buat. Betul tak tuan? Jadi begitu. Ya. Kita pula pandai bercakap zaman Nabi dulu tu dia contoh zaman Nabi tuan. Engkau bau sikit dah tak tahan. Ada kala orang dia ada masa-masanya ada penyakit tradisi tu. Yang apa tuan? Gastrik. Kan tradisi tu kan. Ada orang memang gastrik sungguh. Ada yang dia gastrik jadi-jadian. Ada yang sungguh-sungguh betul. Dia kalau tak makan dia tak boleh. Tapi perlu pengesahan doktor gitu ya. Jadi kadang-kadang kita jadi macam apa? Macam terlalu semua benda tak boleh lah kita ni. Cakap lapar pun tak boleh, cakap panas pun tak boleh. Ada. Cuma jangan melampau, itu saja. Okey, yang kedua, Ramadan adalah bulan suci dibandingkan dengan semua bulan dalam satu tahun. Allah Azza wa Jalla menghendaki hambanya supaya memenuhkannya dengan ketaatan dan mendekatkan diri kepadanya. Juga mengisi dengan setinggi makna perhambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Alangkah sukarnya untuk merealisasikan perkara ini apabila berhadapan dengan hidangan makanan berada di majlis minum, selepas perut diisi penuh dan setelah naiknya hawa makanan ke dalam mikiran dan otak. Jadi pensyariatan puasa pada bulan ini adalah jalan yang paling mudah untuk memenuhi hak Allah dan melaksanakan kewajiban penghambaan kepada Allah. Sebab tu kalau bulan puasa semua orang jadi lain daripada bulan tak puasa. Kerana tuan tengok ada orang dia boleh baca Quran bulan puasa sebab suasananya begitu, yang tidak boleh didapati pada bulan lain. Bukan kita kata membesarkan bulan lain sampai lupa bulan lain, tidak. Memang disuruh kita melebih-lebihkan bulan puasa ini dibanding bulan lain. Sehingga kan orang-orang boleh sembahyang sunat tak sudah bulan puasa tu sebab nak nunggu buka puasa tu. Sembahyang sunat aja, baca Quran pun sampai dah letih lah baca Quran ni katanya kan. Tak buka lagi katanya. Kenapa? Suasana yang tak dapat diperoleh pada bulan lain. Yang boleh buat suasana ni Allah je lah. Ya? Allah je. Kadang bulan tu orang suka bersedekah, bulan lain dia kedekut nak mampus, bulan tu dia bukan main pemurah lagi. Kerana memang Allah tetapkan begitu. Tetapi janganlah kita cakap bulan lain haram nak buat itu, bulan ni je. Kerana kita tak tahu hati orang tuan. Daripada 12 bulan tu pun semua hancur, baik ada satu bulan yang boleh backup. Kita tak tahu hati dia tuan ya. Sebab kita sendiri pun kadang-kadang merasa lain itu pada bulan Ramadan yang mulia itu. Yang ketiga, sesungguhnya kehidupan seorang Muslim sentiasa berada dalam keadaan kenyang pasti akan memenuhkan jiwanya dengan sifat-sifat yang keras dan menyuburkan faktor-faktor pelampauan.
kedua perkara ini bertentangan dengan keadaan sebenar seorang Muslim. Jadi pensyariatan puasa akan bersihkan jiwanya dan menghaluskan perasaannya. Jadi sifat-sifat penuh dengan makanan dalam perut ni, dia sifat-sifatnya akan menjadi hati menjadi keras. Begitulah ya, untuk buka kita tasawuf tu banyak tu, semua cerita bab ini. Makan terlalu banyak, terlalu berlebihan, memberi kesan kepada kerasnya ya, hati dan sebagainya. Dan yang terakhir, di antara prinsip terpenting tertegaknya masyarakat Islam ialah saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi sama umat Islam. Amat sukar bagi si kaya untuk mengasihi si miskin dengan kasih sayang sebenarnya, tanpa dia merasai sakitan dan kepayahan kemiskinan juga, kepahitan kelaparan dan penderitaan. Kita berhenti sekejap ya, nanti kita sambung sikit. Wallahu a'lam. Taib. Kita sambung sikit. Sambungannya, bulan Ramadan adalah sebaik-baik pengalaman yang akan diperolehi si kaya mengenai perasaan si fakir. Ini menjadikannya hidup bersama si fakir di alam kepedihan dan dihalang daripada memiliki makanan. Pun begitu, tidaklah sebenarnya tak ada makanan, cuma tak boleh makan. Tengok makanan boleh lagi tuan. Kalau fakir memang visual pun tak ada, yang sebenar-benar pun tak ada, apa lagi nak capai? So, adalah pengalaman bukan menjadi fakir tau, pengalaman merasai macam mana fakir hidup, itu pun tak 1%. Ya? Kerana dia boleh saja buka pecah ais tu, boleh saja buka tudung saji. Kalau fakir, tudung pun tak ada tuan. Tapi Allah nak bagi rasa, macam mana rasa tak makan. Itu pun syok lagi, walaupun tak makan duduk dalam bilik aircon lagi tuan. Kalau fakir tak ada dah. So itu pengalaman yang kita panggil hikmah paling besar lah, merasai bagaimana orang-orang susah. Mungkin seumur hidup kita, mungkin
kita tak pernah merasa satu keadaan tak ada makanan. Mungkin sebab kita berada dalam keluarga yang tidaklah kaya tapi tak pernah putus makanan, ya. Mungkin ada yang pernah merasa ketika tertentu, macam siapa-siapa yang pernah belajar di luar, ya, pernah juga tentu ada dulu masa belajar terputus makanan bila beasiswa lambat masuk. Ya, macam mana tu, pergilah rumah kawan-kawan yang ada makanan itu, yalah, tolong minta roti sikit. Itu pun roti, bukannya nasi, roti, tuan. Maknanya nak alas perut, gitu. Sebelum dapat beasiswa tu pun pinjam-pinjam duit orang, pinjam, tapi tak pernah pinjam beras lah, macam Piramli, macam gandum kan tak adalah. Alhamdulillah kawan-kawan ni bab makan dia tak pinjam, tapi duit bagi pinjam lah. Duit mesti pinjam, mana boleh duit free tu. Makan tu makanlah, apa kau makan kau makan lah. Maknanya pernah merasa momen tu, tapi tidak seperti juga orang miskin yang kalau dia minta dengan kawan yang fakir pun tak ada makanan juga, ya. Jadi pengalaman-pengalaman ini adalah hikmah yang paling besar di antara hikmah-hikmah itu, selain daripada mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kan bila yang menyedihkan kita bila bulan puasa ni rupanya adalah bulan yang paling banyak pembaziran makanan. Rupanya jadi macam tu pula kita. Sambil menjamu orang-orang fakir miskin makan buka puasa pun ada pembaziran yang sangat, ya. Saya ingat kalau yang makan tu orang yang fakir miskin dan jarang dapat makanan sedap, memang dia habis licin lah. Yang kita ni yang cuma nafsunya ketika azan maghrib, lepas tu dah kenyang dah tak makan dah semua tu. Berlaku pembaziran besar. Itu pun satu dosa, ya, pembaziran itu. Udahlah bulan tak puasa pun dah membazir, bulan puasa banyak lagi membazir. Kan ada kajian kan, bila bulan puasa bertambah pembaziran tu sehingga beberapa tan, satu kali ganda. Kalau tak tahulah, saya pun baca dalam artikel tu, kalau biasa-biasa lebih setan 2 tan. Kalau bulan puasa dia berganda sehingga 4 hingga 5 tan makanan, ya. Tan metrik, tan apa tak tahulah tuan-tuan. Tapi kita nak kata berlaku pembaziran di situ. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita bahawasanya itulah satu keadaan yang manusia mesti merasai, iaitulah kesusahan. Walaupun orang yang kaya macam mana pun dia akan merasai kesusahan itu. Kalau dalam bab lain, maaf cakap, ya, mungkin haji dan umrah, kalau orang yang berada ni dia tak berapa susah juga, tuan, kerana dia ada title VIP tu kan, adalah lorong-lorong dia. Tapi kalau puasa ni VIP ke VIP akan merasa semua. Dia tak makan satu hari sampai malam, sampai maghrib, dia akan merasa semua, walaupun dia itu golongan yang sepatutnya, sebab semua orang kena puasa kan, jadi rasalah semua. VIP ke orang biasa, semua tak makan. Jadi tak makannya pun sama macam orang biasa. Orang VIP tak makan macam tu, orang tak VIP kalau tak makan macam tu juga. Bukan maksud tak makan tu dia boleh isap-isap sikit, tak boleh, batal lah puasa dia kan. Tu dikatakan sama rata dengan orang-orang yang fakir dan miskin. Taib, jadi mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah SWT, diberikan kepahaman dalam bab yang kita baca pada malam ini, dan semoga Allah SWT sentiasa kurniakan istiqamah kepada kita untuk sering, ya, mendapatkan majlis-majlis ilmu, dan juga mohon kepada Allah agar Allah memberi kepahaman yang jitu kepada kita, insya-Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bertemu lagi pada masa yang lain, insya-Allah. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ihdina siratakal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la